وله الحمد يحيي ويميت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي المستغفر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي المستغفر أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي المستغفر أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو الحي المستغفر أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين ثم أما بعد Alhamdulillah muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia dari Allah, taufik hidayah, Allah masih lagi memanjangkan usia kita dalam sihat wal afiah. Tuhan beri ruang lagi, Allah pilih lagi untuk kita hidup. Semoga kehidupan yang Allah Ta'ala bagi lagi umur ni boleh membaikkan segala segala salah silap kita. Molek dah meneruskan, baiki lagi, boleh lagi. Hak kurang cacat, celah, kekurangan untuk kita membaikikan kepada arah yang baik. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kenapa Allah Ta'ala memanjang lagi umur kita, sedangkan saudara kita banyak dah hak meninggalkan kita, mati dah setengah-setengah.
Tapi Allah tak mati lagi kita. Antaranya Allah kasih saya supaya nak we kata ni baki perkara-perkara hak tak baik kepada arah yang baik. Itu di antaranya, kata Imam Ghazali. Lalu tu balik kita sebagai hamba Allah, umat Nabi SAW, setiap pagi ni sok-sok dah kita duduk mengamal dah. Nak kali bangun pagi paling kurang alhamdulillah. Paling kurang alhamdulillah. Mana Tuhan panjang lagi, tak mati lagi. Paling kurang dah tu. Hak nak sempurna, hak nak baik, hak kita duk amal sok-sok tu lah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji sebut nama Allah. Kerana tidak orang lain, tidak ada yang lain boleh menghidupkan kita daripada kematian semalam. Allah ya. Maka kita pujilah Allah. Syukur kepada Allah. Tuhan memanjang lagi usia kita, panjang lagi untuk kita baiki kebaikan kita. Untuk kita betulkan amalan ibadat kita, untuk kita membersihkan segala silap salah kita. Dengan kita taubat, istighfar, ataupun tinggalkan benda-benda yang menyebabkan kita masuk dalam kata hamba Allah Ta'ala yang derhaka. Itulah di antaranya tiap-tiap kali kita dengar tazkirah, tak kira lah daripada babo, ustaz, tuan-tuan guru ataupun acang-acang mana pun, tiap-tiap kali nak masuk di dalam pengajian, utamakan dengan syukur kepada Allah. Sebut nama Allah, syukur kepada Allah, ingat kepada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala masih lagi ada bersama dengan kita. Nikmat sihat, nikmat masa luar. Nabi kata dua nikmat ni ramai orang mengsia-siakan. Ni'matanin maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia tu buat main-main, buat mengsia-siakan. Sehat dengan masa yang lapang, masa luar. Maka sehat yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Masa luar untuk kita gunakan dalam masa yang luar tu kepada perkara-perkara manfaat, perkara yang di akhirat, itu semua tu nikmat. Maka balik kita ni sama-sama lah syukur. Baik, alhamdulillah. Apa khabar weh sedang penonton yang bersama dengan kita malam ni lebih kurang 132 orang. Apa khabar rumah, daripada mana ratik masing-masing? Kerana ada royak ni daripada Terengganu, Malaysia. Alhamdulillah. Balah mana ratik daripada Terengganu. Apa khabar di sana, lagu mana keadaan? Semoga Allah Ta'ala selamatkanlah di segala-gala tempat lah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkanlah umat-umat Islam di segala-gala tempat, di segenap tempat, segenap penjuru, segenap pelosok dunia ni. Lagu mana ni? Sedang penonton yang bersama dengan kita lebih kurang 140 orang lebih ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana yang beri salam, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala beri keberkatan malam ni. Alhamdulillah. Sama-sama kita duduk dalam syukur. Waalaikumsalam. Mana-mana yang beri salam, semua tu dijawabkan. Lalu tu di antaranya kita nak masuk dalam pengajian ni, kita baca kitab. Antaranya lebih kurang setengah jam ataupun 40 minit lebih kurang tu lah. Jangan panjang-panjang sangat. Kalau kita buat janji, sebenarnya kita nak buat nak malam tak boleh juga weh. Mula tu dah kata nak baca nak malam tak ada. Jadi ada halangi, ada sedikit perkara-perkara yang nak buat tak boleh. Tengoklah masa kita luar, masa kita ada masa, kita baca sikit. Ada buat balah mana, tambahkan ilmu kita. Dalam bab ilmu hadis dah. Hak kita sebut dua malam lepas tu lah. Yang ni kitab 40 hadis penawar hati, untuk kita betulkan hati kita. Dalam bab amal ibadat zahir kita duk dengar dah. Bab maya, bab puasa, bab zakat, untuk kita baik-baik ais maya kena dengan hukum-hukum dia. Alhamdulillah, kita duk dengar, kita duk betul dah. Dalam bab-bab banyak amalan, antaranya amalan untuk kita baikikan hati kita. Kita duk baca ni nah. 40 hadis penawar hati untuk kita ubah hati kita. Maka sedang penonton muslimin muslimat yang bersama kita malam ni, kita pakat sabarlah. Sabar dengan melalui share. Jangan kita menjadikan orang yang pentingkan diri, panggil. Jangan kita menjadikan orang pentingkan diri. Kita bersifat dengan sifat Nabi. Nabi yang bersifat dengan sifat soleh, diri dia baik.
Satu benda lagi, muslih. Dia tak cukup baik diri dia seorang, bahkan dia nak buat orang lain baik semacam mana dia kata. Ni sifat Nabi. Salih, muslih. Begitulah juga kita boleh dengar malam ni. Bukan sekadar kita nak dengar, kita nak buat orang lain kata dengar. Kita share. Kita bagi. Jangan kita menjadikan orang yang selfish. Itu bahasa putih sikit. Selfish makna penting diri. Kata aku boleh seorang sudahlah, orang lain tak boleh lah, mana ikut demo. Asal aku boleh, aku selamat, selamat aku. Demo nak selamat, demo tak selamat, padahal di demo hak Tuhan demo masing-masing. Jangan menjadi gitu. Kita umat Islam, kita jangan pentingkan diri kita. Nampak kata aku boleh dah, aku dapat perkara kebaikan, aku nak beri saingku, saudaraku, waris-waris aku, adik-adik kakak aku, dan jiran-jiran aku boleh macam mana aku boleh kata. Ni umat Islam. Orang panggil bersifat dengan sifat al-isar. Antara sifat Muslim, sifat umat Islam ada 3 sifat ni. Kita bila nak duduk ramai, hidup dalam masyarakat, lainlah pada kita hidup seorang, kita duduk seorang di basar, duduk seorang dengan di bukit, tak cara pokok orang. Moga kita duduk seorang diri. Bila kita duduk dalam masyarakat, kita duduk dalam sangkum ni, duduk dalam sangkum ramai-ramai, jangan kita pentingkan diri kita sendiri, diri kita saja. Aku boleh, cukup. Orang lain boleh tak boleh, ikut dia. Jangan. Itu bukan ajaran daripada Islam. Islam ni tak. Islam ni bukan sekadar untuk baik diri tak. Bahkan aku baik, aku nak beri orang lain baik kata. Habis tu kata ulama, 3 benda ni bila kita hidup dalam masyarakat, ada 3 sifat ni. Pertama, orang panggil sifat salamatus sadri. Salamatus sadri makna kita lapangkan dada. Dada kita wiluah. Cara mikir kita jangan sepik sangat. Sikit-sikit sebanyak baci, orang panggil banci-banci. Bos kodar dia mau silap dengan kita sikit yo. Silap janji sikitnya. Bos. Sawak kira lah sikit-sikit itu panggil salamatus sadri. Lapangkan dada. Kalau istilah bahasa Syiah panggil cara mikir kita ni banyak buat pada lub. Tu banyak positif daripada negatif. Betul ke tak tahu. Ada yang bertanya kan, kecik putih sama ustaz ni. Ya putih gini. Kerana banyak juga orang-orang sebelah Malaysia duk ikuti juga, duk follow juga Facebook kita ni. Maka orang Malaysia ni banyak juga ya dengan speaking. Kita pun sebut-sebut sikit gitulah. Moga-moga dapat manfaat. Lepas tu kita sini pun boleh tupai-tupai dengar katik lah. Kita cara fikir kita ni buka dada. Bila kita hidup ramai-ramai, hidup dalam masyarakat, lebih lagi kita hidup bersahabat, berkawan sikit-sikit sebanyak ada masalah, ada silap nak kita, bagi hak taklah mana, baci kita panggil alah-alah, sawak kira banyaklah bagi sikit-sikit. Itu panggil salamatus sadri. Sifat kita nak hidup dalam ramai. Kita nak saing, kita nak berkawan, ada sifat tu. Panggil lapang dada. Buka dada luah. Cai kurang. Yang kedua, orang panggil kata yang kedua ni musawah. Sifat yang kedua, musawah ni bahasa kita. Bahasa kita gapo dia musawah? Musawah ni makna kita tilik tepat persamaan. Bila kita hidup ramai, kita nak bersaing dengan orang, jangan kita tilik tepat demo tak serupa nak kita. Bila kita tilik orang ni tak serupa nak kita, tak sama nak kita. Walau tepat sama banyak lagi. Tepat serupa boleh lagi, tepat kita nak pergi dengan dia boleh pergi lagi banyak tepat lagi. Tapi kita pergi buat tilik tepat hak kita tak boleh pergi dengan dia, besar-besar hingga akhir kita putus hubungi. Dia tak boleh pergi. Dia kena tilik tepat persamaan, itu panggil musawah, tilik tepat persamaan. Contoh orang ni ada lah perkara-perkara sifat dia ni kita tak kena. Contoh lagu mana? Contoh kata dia ning kalau bak belanja sepik sikit, ngira sikit. Tepat ni. Kita ni orang borah. Kita ni orang tangan baik. Dia ni orang biasa ngira, orang payah basuh. Banyak pesan. Kalau kacik dengan dia banyak pesan. Tapi ada tempat yang boleh pergi nak kita. Ada tempat yang persamaan nak kita. Sah tilik betul yo ngira, tilik betul lain. Ni istilah aja lagu tu supaya kita tilik tempat persamaan, moga-moga hubungnya kita saat ni tu berpanjang. Sebab kita nak hidup ramai.
Dan yang ketiga ni, hak paling tinggi ni, ialah al-isar. Isar makna mempentingkan diri, mempentingkan orang lain lebih daripada kita sendiri. Ni payah ni, sifat ni payah, tapi sifat payah bukan makna tak boleh buat. Boleh kita hajar diri kita. Contoh, bila buat makan, buat jamu belalah aku ngakit tak apa dulu, mu makan dulu. Ini yang panggil orang bersifat dengan sifat isar. Isar makna mempentingkan orang lain boleh makan dulu, aku makan tadi tak apa. Contoh daripada mana? Contoh Nabi kita SAW ketika berlaku peperangan Khandaq, panggil perang Khandaq. Perang Khandaq ni perang hak kena gali parit keliling kelala kota Madinah ni. Mungkinlah saudara-saudara kita biasa dengar habis cakap dah ni, kisah ni Nabi kita turun gali parit sendiri, sahabat ramai-ramai turun balik bakak gali belakang. Nabi kita turun sendiri. Bila duk gali ramai hingga siapa tengah hari, sahabat-sahabat setengah kelik lah, minta diri dulu. Ya Rasulullah, aku minta diri dulu, letih ni, lapar ni, nak kelik rumah masing-masing. Ada setengah-setengah sahabat tu duk lagi bersama dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat lapar, tak ada tempat nak makan, tak ada tempat nak kelik, duduk berehat-berehat waktu dulu. Tiba-tiba ada mari sahabat Nabi Jabir. Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, rumahku ni ada seekor anak kambing, ada 2 roti, 2 keping roti. Ya kelik rumah ya dulu, kelik rumah ni tanya. Moga tengok Rasulullah kerja tak bergaduh lagi ni. Orang lain dok kelik dah setengah-setengah. Dia kelik tanya isteri dia, wahai isteriku, apa tik ada makan ni hari ni? Ku nampak Rasulullah ikat batu di perut tadi. Duk gali parit, tengah-tengah duk gali dalam kelaparan, ikat batu di perut. Katanya isteri dia ada seekor anak kambing, patut ada 2 keping roti. Bolehlah nak panggil Rasulullah mari makan. Boleh kat anak kambing itu? Jadi Jabir gilah bisik dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tagi sudah gali tagi gi rumahku nah. Ada sikit makan ni. Bila Rasulullah bunyi kata ada makan ni rumah Jabir, Rasulullah naik atas batu istihak pada sahabat hak tak kelik lagi ni. Wahai sahabatku hak ada semua ni, tagi lepas pada kita gali tagi, kita pakak pergi makan ramai-ramai rumah Jabir. Bila bunyi gitu pucak kelak Jabir. Dah ya cedek 2 keping roti. Anak kami seekor yang mana nak boleh jamu ramai ni. Lah gaduh-gaduh kelik pada isteri dia siap dah, ya Rasulullah, istihar kepada orang ramai nak jamu orang ramai semua dengan 2 keping roti. Anak kami seekor lah nak padai kedak ni, cukup kedak ni. Gaduh-gaduh. Rasulullah pun pergi rumah Jabir saat ni tu. Rasulullah kata gini, aku sendiri nak mulai anak kambing, aku sendiri nak bakar roti. Rasulullah sendiri bakar roti, mulai anak kambing, gula, semua Rasulullah buat diri. Lepas pada tu makan, masak, bersiap roti, bersiap belakang, panggil sahabat semua masuk tu. Rasulullah sendiri bubuh dalam, bubuh gula dalam makuk, bubuh roti. So hala dulu kepada sahabat boleh makan dulu. Bila sahabat pakak kenyang ramai-ramai tu, Sayyidina Jabir kata siap dah, tak ada dah nak makan habis dah. Moga ramai mari. Sayyidina Jabir masuk dalam, tengok Rasulullah duduk dapur lagi, 2 keping roti duduk semolek-molek lagi. Gula kambing duduk penuh pujuk lagi. Ini mukjizat Rasulullah. Apa nak royak ni? Sifat al-isar. Pentingkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Ni. Begitulah kita kena ada sifat ni. Walaupun tak banyak, ada juga sikit-sikit koda-koda. Antaranya malam ni ialah kita share kepada orang. Moga-moga kita malam ni boleh tengok, boleh ambil manfaat daripada tazkirah, daripada pengajian malam ni. Dan saudara-saudara mara kita, sahabat handai kita boleh tupai juga dengan perkara-perkara melalui hak kita share. Gitu lah cara kita nak kongsikan, cara kita nak bagi orang boleh kebaikan macam mana kita boleh juga. Gitulah deh. Alhamdulillah muslimin muslimat, adik kakak, para penonton yang berada di mana saja ni. Tak dah dengan ngaji ini. Dengan mana weh? Ada yang tak dah dengan ada ngaji ni. Dengan mana? Dan mau boleh itu pun, aku panggil atau boleh nak naik kapal Doraemon pun, pergi kepada anak kau boleh dengan hak awal. Ni dengan live ni, dengan cara live so. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama dengan kita malam ni, beberapa ramai ni lebih kurang dekat dengan 300 orang ni, semua yang mana bagi salam ni waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak yang mana share
Yang mana live bersama dengan kita malam ni, hak beri salam lah banyak ni deh. Beri salam, hak wayak tershare dalam kelung dah. Mari daripada ni ada tanya live sok reply. Live sok ni. Live sok ada. Tapi kita ni banyak ke tak buka mana soalan. Ada demo mari tanya soalan macam-macam lah, tanya soal hukum, bab-bab hukum lah. Soalan sekoda-koda tu boleh lah, soalan hak basic biasa-biasa. Kalau hak tinggi-tinggi tak reti kok. Tak reti juga kita ni. Disik Kedah clear mulai, alhamdulillah tok bomo kita. Saudara kita, sahabat kita yang duduk di Kedah tu. Duduk disik Kedah tu sedang menonton juga sekarang lah ni. Hutan macam weng naratiwat, alhamdulillah. Batu kita baca sikit kitab lebih kurang kita nak ambil masa setengah jam ataupun sampai 40 minit supaya boleh ambil juga masa luar. Kita tak buat lagi kuliah ni di masjid, di balasah, di mana-mana tak buat lagi kerana keadaan tak beri lagi kemudahan ni. Keadaan jadi duduk susah lagi ni. Nak beri pun tak boleh, Jumaat pun boleh sekadar sikit-sikit star-star gitu ya. Jumaat tak nak power nak boleh lagi. Maka kuliah tak boleh, tak buat lagi lah ni. Lalu tu kita buat pengajian di rumah lah dengan secara gini. Moga-moga hak mana ada kitab lah. Hak mana ada kitab boleh nak nadah lah. Kitab 40 hadis penawar bagi hati. Kita tunjuk lagu mana nak tunjuk ni, dia tunjuk lagu ni paling belakang payah nak tengok begini lah. Tengok gambar kita ada wah mutung sijik Nabi ni, wah mutung sijik Nabi. Dia buat letak ni 40 hadis penawar hati. Bukan kitab penawar bagi hati gitu dah. Kalau kitab penawar bagi hati hak Syekh Qadir Al-Mandili. Ni kitab 40 hadis. Kitab hadis ya hipung hadis 40, banyak ke hadis 40 ni berkaitan dengan hati, kelakuan hati kita. Kitab ni kitab bagi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, orang Indonesia lah, Syekh Indonesia. Kitab karang Syekh kita ni. Maka kita hubung daripada pengajian hak malam tu kita beradu deh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata tuan pengarang, maka hati yang baik akan menyuruh anggota badannya membuat kebaikan. Dan sebaliknya hati yang rosak akan menyuruh anggota badan berbuat kerosakan dan kemaksiatan. Gitu sungguh. Hak kita hubung ngaji malam tu deh. Nabi kata ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Bila hati baik, baiklah segala anggota mata, baik linga, baik kaki, tangan, perut kita, lidah kita pun banyak kacak kebaikan. Bila kebaikan hati, hak tu anggota zahir. Begitu juga kelakuan diri, kelakuan hati sendiri pun jadi baik juga. Tak deki kat orang, jagakan perkara-perkara agama, perintah-perintah Allah dia tak tinggal. Dia jagakan perkara-perkara hak panggil perasaan hati kita tu. Banyak juga kelakuan hati kita menyebabkan jadi dosa. Contoh tadi deki, nyombong, ujuk, ria, tu panggil kelakuan yang menyebabkan kita ni jadi rosak, jadi dosa. Kelakuan hak baik ke apa? Kelakuan hak baik macam mana syukur, sabar, redha, hak tu hak baik. Cemburu tu kelakuan hati. Cemburu kelakuan hati tu. Contohnya kadang-kadang yang zahir tu baik, hati cemburu, zahir tu baik kat mata, celeng mata, zahir tu baik kat mulut. Kecek pun jadi murih kamu. Sila anak tu baik luar pada umur ki anak tino. Sila anak ya hak tino umur 18, 19 tu baik luar pada umur tak kelubung. Tu baik pada umur pakai baju lengan sekerat. Ayah ni selalu right, apa nama tu baik luar umur tak kelubung ni? Ini kelakuan cemburu, kelakuan hati yang cemburu seorang ayah terhadap anak wanita dia. Cemburu. Cemburu ni sifat hati. Kena ada. Kita manusia ni banyak ke adalah sifat cemburu ni, kebanyak ke. Orang yang tidak ada sifat, orang yang tak ada sifat cemburu ni tiada api, tiada gerak. Tu tak ada sifat cemburu. Tak ada perasaan gapo. Tengok perkara-perkara hak tak sepatut tak kata gapo. Habis tu orang tak cemburu ni sepatutnya kita kena cemburu, tiba-tiba dia tak cemburu. Lebih-lebih lagi orang hak jadi suami, orang hak jadi ayah orang dah. Anak buat tak baik, isteri buat perkara tak baik, tiba-tiba dia tak cemburu apa pun.
orang ni masuk dalam kata orang nama ad-dayyus. Ni takut. Dayuh ni lagu mana dayuh? Sifat dayuh ni sifat yang Allah Ta'ala haram yang masuk dalam neraka dia. Masuk dalam neraka pula dah. Silap-silap. Haram yang masuk dalam syurga. Bila haram masuk dalam syurga, tempat duduk mana? Sebelah lagi. Ya dalam akhirat, di akhirat sana dua je. Dua tempat je. Kalau tak syurga kok, neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu tempat dalam syurga, satu tempat dalam neraka akhirat. Maka di orang lelaki yang bersifat dengan sifat dayus, orang ni tak ada habuai syurga. Bila tak ada habuai syurga, tempat duduk dia. Tu kena ada sifat. Ni sifat hati di antara cemburu. Nabi sendiri pun pesan berik. Nabi pesan, tu orang tua panggil berik, pesan berik. Mana gapo berik ni? Pesan sokmu. Royak sokmu. Ulai alik supaya perkara hak Nabi ulai, hak Nabi pesan tu orang panggil tertanam di dalam jiwa kita. Antaralah ni kita nak sebut tentang dengan sifat cemburu yang sepatutnya kita ada. Orang akhir zaman lah ni kurang dah cemburu. Kurang dah cemburu. Hak cemburu kata no, jadi pelik, jadi balik. Sepatutnya kita orang lelaki kena cemburu. Kita orang jadi tok lelaki, kita orang jadi ayah kena cemburu. Lah ni jadi tukar, jadi bini cemburu. Bila tok lelaki pergi silap pakal luar tanya, "Kana tu pakal luar tu?" Banyak pakal luar apa tanya juga. "Kana tu pakal luar tu?" Cemburu. Silap orang tu mari kerak kecil siapa tu? Jadi cemburu tukar takih dia. Sepatut balik tok lelaki tu kena cemburu. Kerana Nabi royak ni. Nabi ada sebut dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW naha an nukalliman nisa'u illa bi izni azwajihinna. Nabi lari kecek seorang wanita, orang tino hak ada tok laki dah. Nabi lari jangan kecek dengan orang laki lain. Orang laki-laki yang lain hak ajnabi lah, hak sah nikah kita panggil ajnabi. Orang laki-laki yang lain yang membawa kepada fitnah. Bukan tak boleh kecek semata-mata. Nama tak boleh kecek semata-mata berat. Tak boleh beli saka, tak boleh beli gapo, ikan-ikan, tak boleh beli orang yatim mari jual atas kereta ikan, bini kita tu beli, nak beli tak boleh lah. Boleh kecek, bukan tak boleh kecek semata-mata. Hak duk royak Nabi larang ni, hingga siapa kata kecek tu mendatang kepada fitnah. Tu dia faham molek deh. Bila kecek tu mendatang fitnah, itu dilarang oleh Nabi. Pasal banyak anak lah ni. Kecek gurau doh. Pok orang tak ada laki. Kecek dengan laki lain, kecek dengan jantan lain biasa. Gurau kadang-kadang siapa tangan nak tepuk belakang. Kata apa bau gurau tolak pergi mari. Tu. Naik mutu pergi mari, Allah. Hak jadi tok laki tengok kelik gitu. Orang tanya kan, "Anu bini mu naik mutu orang?" So dia itu hari ni ada pecung sikit. Ada ngang sikit. Hari ni ada ngang sikit. Jadi kena pergi tasanacong. Kena buat gotu buat ni habis. Alasan tu nanti jawab lah di akhirat sana. Lo ni tak ada alasan. Kita ada gampang, ada kemampuan, ada kemudahan kita sendiri lagi hantar mutu kereta ada. Tebang-tebang dah hantar apa ni orang tino kita. Bukan salah nama depan kata makan gaji salah. Tak kerja lah makan gaji, makan gapo kerja kita masing-masing. Cuma kita jaga benda ni. Benda hak nak mendatangkan fitnah, jaga-jaga kita orang jadi tok laki. Kita ada tanggungjawab. Habis itulah Nabi sebelum kepada Nabi kita wafat kan, Nabi kita naik baca khutbah panjang tu. Nabi kita naik baca khutbah, dalam khutbah tu ucap panjang. Nabi ucap so Nabi ucap. Dalam banyak-banyak ucapan Nabi kata ittaqun nisa, ittaqullaha fin nisa. Mu jaga-jagalah, mu takutlah kepada Allah pada urusan wanita. Karena apa? Fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Karena kamu mengambilkan seorang wanita daripada ibu ayah dia tu, mu ambil itu dengan amanah daripada Allah. Kita nikah ni, nikah akad nikah. Nah, belanja lebih kurang katakanlah. Bila jadi bini kita tu, amanah hak kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga baik.
Jangan kata apa. Ya kerja dia jogi pecung apa kata. Kita kena ambil tahu. Ini cemburu. Nabi kata kena ada di kalangan orang lelaki sebenarnya. Kena ada dia orang lelaki. Tak kira lah cemburu terhadap bini kita ataupun terhadap anak wanita kita. Kita ada anak tina orang 3 orang 4 orang. Bila anak kita balik besar dah nak tubik luar rumah, kena kelubung, kena tutup aurat, molek pakai wis patutnya jangan dia ketat-ketat sangat, jangan dia lengas kerak. Ini urusan seorang ayah ai berat weh. Berat di akhirat sana Nabi sebut dalam hadis banyak-banyak lah. Antaranya Nabi sebut di segi amalan baik, di segi kedudukan comel, di segi taat dia peribadi dia boleh maya tak tinggal jaga amalan, jaga apa, tapi tanggungjawab dalam rumah tangga tu. Dia tak beri ilmu agama kepada anak, tak jaga anak dia bak tutup aurat, tak beri faham dalam pengertian hidup agama ni. Sedangkan perkara tanggungjawab dia menyebabkan anak rosak, anak punah, anak tak berhidup dengan hidup agama, anak tak beramal dengan amalan agama. Akhirat sana bila ayah tu di atas titi siratul mustaqim, anak isteri dia hak dihumbang di dalam neraka akan dakwa di hadapan Allah. Ya Allah, tu isteri, itu suamiku tu, ya Allah. Ya Allah, itu ayahku, ya Allah. Aku masuk neraka oleh kerana dia tak rasa tegur pun, aku tak kelubung. Aku masuk neraka oleh kerana ayah tak rasa hajar pun, dalam bak dosa, pala, syurga, neraka, halal, haram, ayah tak rasa hajar. Tu malaikat kata, ambillah ngait, ambillah nyakuk mungkau ayahmu, mungkait kaki betuk lakimu, turun dalam neraka bersama dengan kamu. Ini perkara-perkara yang perlu kita kena ambil perhatian dalam hidup kita. Bukan sekadar kata aku maya dah, aku jaga dah amalan anak bini ku, ikut dia situ, tak lepas. Tanggungjawab kita. Nabi kata fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya mung ni ambil wanita seseorang tu, wanita seorang baru tanggungjawab tu, itu dengan amanah daripada Allah. Bila kamu beranak 2 orang, bila kamu beranak 4, beranak 5, banyak tanggungjawabmu. Jangan kita buat main-main. Jangan kita mengabaikan. Ini perkara-perkara yang perlu kita ingat. Dalam bak hati kita kena jagalah, kena jaga. Masa tak ada bini gelepas serah. Masa nak cari orang tino suruh gagal. Kata kapung pergi cari orang tino kok kusuk orang, tengok go kok kusuk orang. Bila boleh tanggungjawablah, tanggungjawab. Asbas tata'atum, bukan makna kata kita kena duk pitah 24 jam. Ala qadar kita jaga dah, kita beritahu dah, kita royak dah, kita pesan dah, berik dah, habis cakap dah, mulut popek-popek duk cakap dah, duk pesan, tiba-tiba tak jadi, balas mana hak kita nak jadi, nak buat gano, itu bukan kerja kita. Kerja kita apa? Kerja kita menyampaikan hukum Allah, kerja kita pesankan perkara-perkara agama daripada Allah. Kerja kita tu ada pun nak mengubahkan sikap seorang, itu bukan kuasa kita. Kita tak kuasa. Kita katak godeh pagi gelap pun untuk nak ubah anak kita jadi kebaik. Bila tak Allah Taala tak kandak, tak baik. Itu jadi tanggungjawab gitu mana? Inilah kita nak faham, kata kerja kita ada masing-masing. Antaranya kita nak royak sifat hati tadi ni. Sifat hati hak patutnya kita kena ada, lebih lagi kita orang kaum lelaki ni cemburu. Cemburu jangan hidup dia orang tino haja. Ni orang tino cemburulah. Nah, tok lelaki tak boleh gerak, tak boleh kenyuk. Silap start motor ke berkana tu. Weh lalu. Nah, ni cemburu ubah weh. Hidup di kita orang tok lelaki weh. Sebab moga-moga kita takut di akhirat sana kita baik di segi amalan, tapi sakut pula dah bak tanggungjawab. Itu nak royak sifat hati yang patutnya kita kena jaga. Nah, aku dalam ketua pengarah kita sebut sana lah, bila hati kita baiklah, mata kaki tangan kita, lidah kita, hak tu hak zahir, hati kita pun baik juga, jagakan perkara-perkara hak kita panggil undang-undang dari Allah. Pada mulanya hati setiap insan adalah baik. Ni kata tuan pengarah lagi, pada mulanya, mana pada mula awal-awal Allah Ta'ala menjadikan kita ni, Tuhan hantar kita mari di dunia, mula-mula Allah hantarkan kita mari di dunia ni, baik berlaku. Setiap insan baik berlaku. Nangan sabit adik Nabi sebut kan, kullu maulud yuladu alal fitrah. Semua orang yang beranak lahir mari di dunia ni
Peran anak ke dia tu atas kebaikan, atas kesucian. Tu. Ini makna setiap insan adalah baik. Hati seorang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi fitrah. Baiklah fitrah ni suci. Tak ada dosa, tak ada melakukan maksiat, tak ada deraka pada Allah. Manusia yang semula jadi yang yang meminati dan menciptai setiap kebaikan kita ni, mari di dunia minat kebaikan, cipta kebaikan, cinta kepada kebaikan. Moga kita janji dengan Tuhan ke. Sebelum pada kita nak mari di alam dunia ni, kita duduk di alam ruh. Waktu kita duduk di alam ruh, kita janji dengan Allah. Janji kata apa? Kerana janji kata kita bila mari di dunia, kita nak taat kepada Allah, nak setia kepada Allah. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintah, apa Tuhan larang, semua kita nak tunai, nak junjung, kita panggil. Gitu. Ini makna baik. Tapi bila kita mari di dunia ni terlupa. Hak jadi baik tak berasa kebaik, berasa kejemu pula. Hak tak baik berasa sedap lah pula. Kerana lupa. Lebih lagi kita hidup dalam masyarakat, hidup dalam ramai. Ni. Lalu tu tak kata Tuhan pengarang lagi, kebaikan yang ada dalam hati kita, Allah Ta'ala menjadikan mula-mula jadi kebaikan, cita nak kepada baik, meminati kepada baik. Setiap kebaikan kita minat dan beci setiap yang tidak baik. Hak tak baik semua terbenci. Pada awal ada ayat, pada peringkat awal. Maka atas dasar ini dah diletakkan hukum taklif. Atas dasar kita cita kepada baik, benci kepada benda tak baik, Allah Ta'ala letakkan hukum taklif. Hukum taklif. Apa taklif? Taklif makna undang-undang daripada Allah, letak atas kepala bau kita masing-masing. Hak wajib, hak haram, hak sunat, makruh, harum. 5 hukum dia. Panggil hukum taklifi. 5 hukum. Wajib. Wajib apa makna wajib? Wajib makna perkara ni mesti. Kalau sah buat, kalau sah kata, kalau sah pegang. Bukan makna buat saja perkara wajib. Wajib kena kata, buat dah. Wajib kena sebut, wajib kena kata. Gapo dia wajib kena sebut, wajib kita kena kata. Tu kita duk baca Fatihah dalam semaya, wajib tu. Kalau tak baca tak sah. Wajib tu. Kata tu wajib. Tu hukum dia. Ada kalanya hukum taklif haram. Haram mana? Haram bila kita kata, kita buat, kita pegang, kita i'tikad, kita telitah dalam hati, menyebabkan jadi dosa. Bila jadi dosa, ada janjing Allah Ta'ala nak bubuh dalam neraka di akhirat. Tu takrif dia. Takrif wajib ada, takrif haram ada. Ayat ada takrif dia. Takrif wajib bila kita buat boleh pahala. Ada janji pahala dari Allah. Bila kita tinggal jadi dosa, ada janji Allah Ta'ala nak bubuh dalam neraka. Tu tinggal benda wajib. Gitulah perkara haram. Sebaliknya, perkara haram bila buat jadi dosa, ada janji Allah nak bubuh dalam neraka. Bila tinggal boleh pahala. Bila boleh pahala, ada janji Allah nak masuk syurga kita. Tapi tinggal ni tu, kadang-kadang kita tinggal saja, ia berhajat kepada niat benda haram. Contohnya lah ni, kita tak biasa minum arak. Maka bila kita tak biasa minum arak, kita tak minum arak tu boleh tak pahala? Kata ulama, kata kena niat weh. Bukan makna semata-mata kita tak buat haram boleh pahala selalu dah. Kalau ia kena niat, aku tak minum arak kerana Allah, baru boleh pahala. Hak boleh pahala kalau tak kena niat ya gini. Ya nah. Biar dulu duk minum arak, minum ketung, Melayu, yaba, makan ais, katakanlah. Lah ni bila dia duk dengar hukum, rasa takut hukum Allah, tak sirah, aku tak mahu dah, aku tinggal dah lah ni. Kerana boleh tinggal, takut tu. Dia tinggal lagu tu boleh pahala dah. Walaupun dia tak niat kerana Allah pun tak apa. Kerana mau tinggal tak sirah, takut hukum Tuhan tu, berat tu. Tak ada pun kerana Allah, kerana takut Tuhan. Nah, walaupun dia tak niat ataupun tinggal ni kerana Allah, dia tak niat lagi tu, sekali pun boleh dah pahala. Kerana apa? Kerana masa dulu dia duk minum, masa dulu dia duk main benda-benda tak betul. Bila dia tinggal kerana takut pada Allah, dibilang tinggal kerana Allah dah. Ada pun kita tak biasa minum ketung, tak biasa minum arak, tak biasa layu yaba, tak biasa seduk ais. Betul ke tak tahu ais. Tak biasa buat benda-benda hak dilarang oleh Allah. Tiba-tiba jamil kita nak boleh pahala dengan sebab kita tak minum arak ni. We ada niat.
Aku tak minum arak kerana Allah. Boleh pahala. Aku tak judi kerana Allah. Boleh pahala. Lagu tu. Ni Ibahai kata hukum taklif daripada Allah 5 hukum. Wajib, haram, sunat. Sunat bila boleh, bila kita buat boleh pahala. Bila kita tinggal tak dosa. Tu hak asal, tapi kita nak tambah so lagi. Sebab apa? Sebab kita pakai takrif ni lah kita tak mengamalkan perkara sunat. Takrif mana? Takrif bila kita buat boleh pahala. Bila kita tinggal tak dosa. Bila tak dosa kok tak buat sampai bila. Lalu tu nak buat lagu mana takrif supaya kita warna kata minat dengan amalan-amalan sunat. Gini takrif. Takrif dia hak sunat lah. Bila kita buat boleh pahala. Bila kita tinggal rugi. Rugi hidup kita. Sepatutnya kita boleh penuhkan amalan sunat. Tak kira semaya sunat, puasa sunat, baca Quran, hak amalan sunat, berzikir, selawat, sedekah, semua tu sunat berlaku. Perkara sunat ni di akhirat sana yang akan menimpa, akan tapung, akan penuhkan amalan-amalan wajib kita. Contoh kita semaya wajib iso hak ni, maya wajib ngorik hak ni. Kadang-kadang maya kitanya ada celah, ada cacat, ada cedera. Cacat betul baca cacat betul perbuatan maya tu sah tapi nya ada cacat. Maka cacat celah tu apa nak menyempurnakan amalan maya kita ni? Ialah segala amalan sunat kita. Baca Quran kita hak sunat lepas pada maya ni. Inilah kita tapung ataupun disempurnakan maya ngorik kita hak cacat. Gitu. Ini nak Ibahai kata amalan sunat, jangan kita letak tak ada kata maya sunat ni kalau kita tak buat tak berdosa. Iyalah tak berdosa tapi rugi. Ibahai tu rugi. Sahabat Nabi SAW dia beramal dengan amalan sunat kerana apa? Kerana ini Rasulullah mengamal. Tu sahabat. Kita tinggal perkara sunat kita tahu dapat ke sunat dapat ke. Kena ni deh. Dapat ke sunat ya, tak buat tak berdosa, habis tak boleh buat apa bila. Tengok ni. Puasa sunat ni lepas pada puasa Ramadan, sunat puasa sunat. Ni hari dalam bulan Syawal, orang lain boleh buat bertahun-tahun dah. Setengah-setengah tak boleh nak buat lagi. Pasal apa? Jadi atas dasar kata tak puasa pun tak berdosa. Nah, tak boleh buat apa bila. Cuba tukar gak. Orang panggil tukar menda kita. Mindset warna putih. Mindset cara mikir kita. Tertukar cara mikir. Cara mikir kita hak dalam bab akhirat lah. Bab dunia kita bijak belaka dah lah ni. Tak ada pun orang hak tak bijak. Cara menego, cara buat, cara pandai-pandai. Ya, cara kerja kita bijak. Tak boleh kau ni pusing kau tu, tak boleh kau tu pusing kau ni. Bijak kita cara mikir bab dunia, bab kerja kita. Iyalah, molek lah. Bukan tak molek. Bab akhirat kita kena bijak kata. We fikir kita tu malah mana kita fikir bab dunia kita bijak gitu lah. Mikir. Nah, kena orang duk royak kelebihan pergi tak okeylah kita tak berasa terliur lagi. Orang puasa bulan Ramadan sebulan kamar dia diikut tineh hari dalam bulan Syawal. Balah mana dia puasa setahun. tak berasa terliur lagi mana gapo. Hati kita tak minat dengan amalan. Orang tak minat dengan amalan orang ni yang tak minat. Orang panggil tak minat kepada taat kepada Allah. Gitulah. Allahu Rabbi, moga-moga Allah Ta'ala beri hidayah lah, beri taufik kekuatan kita boleh amal. Samalah amal pun bukan duk sepenuh sangat ni. Nama duk kata sedap sangat dia setara mana sangat. Lebih kurang demo juga, lebih kurang pendengar nak molek. Orang demo orang juga dengar lebih pada amal duk kecil lagi nak moleknya pada setengah-setengah dah. Bukan kata duk sepenuh sangat gambar ni, lebih-lebih kurang apa demo tu lah. Allahu Rabbi, amalan ni sekat ni dulu deh. Tak ada habis 4 baris 5 baris. InsyaAllah lah Allah Ta'ala beri kemudahan untuk kita menyambungkan lagi majlis kita. Moga-moga pakak-pakak doa. Lepas kita tak baca rawih, komen mana-mana beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama doa kepada hamba ratik, semoga-moga Allah Ta'ala beri kemudahan, boleh kita hubung pula malam esok. Kalau tak ada malam esok, malam lusa lah. Ginilah kita tak boleh nak menentukan. Kadang-kadang kita ada masa luar kita buat. Kalau tak ada masa luar, minta maaf lah, kita buat hari yang kepada dia dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.